Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tetuan J. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah tips untuk mangsa scam pelaburan dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya tuan-tuan dan puan-puan, pada video-video saya sebelum ni saya dah berkongsikan beberapa cara atau beberapa langkah yang kita boleh gunakan untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa scam. Tetapi scam ni kadang-kadang sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. So, untuk hari ini saya akan berkongsi sekiranya bagi mangsa-mangsa scam di luar sana, terutamanya yang melibatkan isu pelaburan, saya akan memberikan beberapa tips untuk apa yang kamu boleh buat seterusnya. Yang pertama sekali ya, bila kamu telah menjadi mangsa scam ini, mula-mula sekali kamu kena tahu, bila kita kata scam pelaburan ini, kamu kena tahu sama ada ianya betul-betul adalah scam ataupun ianya merupakan pelaburan yang tidak mendatangkan keuntungan. Sebab ini adalah sesuatu yang kita harus bezakan. Jika kamu melabur dan dalam pelaburan itu kamu mengalami kerugian, kita tidak boleh kategorikan pelaburan tersebut sebagai satu scam. Saya bagi contoh. Mungkin kamu baru berjinak-jinak dalam industri saham. Kamu membeli saham dan seterusnya kamu telah rugi. Dan bila kamu rugi, kita tidak boleh mengatakan ianya adalah satu scam. Sebab dalam mana-mana pelaburan, akan ada untung, akan ada rugi. Tetapi kita hari ini akan berbincang dengan lebih lanjut dengan andaian bahawa pelaburan yang kamu sertai ini memang adalah satu scam. Bukan satu pelaburan yang kamu rugi tetapi adalah satu scam dari awalnya. So, jika kamu dah tahu benda ni adalah satu scam dan bila kita kata ianya melibatkan pelaburan, pada kebanyakan masa kamu akan melabur, orang yang mengajak kamu untuk melabur ini pada kebanyakan masa adalah seseorang yang kamu ada hubungan, kamu kenal dan sebagainya. So, bila kamu dah tahu ianya adalah scam atau kamu mengesyaki ianya sedang menjadi scam, paling pertama sekali kamu simpan semua rekod yang relevan. Contoh, perbualan kamu menerusi WhatsApp, pemindahan wang secara online ataupun resit, transfer resit, semua tu kamu kena simpan. Kenapa semua ni kamu kena simpan? Sebab bila kamu dah tahu benda ni adalah scam atau kamu dah confirm, kamu akan ke balai polis untuk membuat satu laporan polis. Dan bila kamu membuat satu laporan polis ini, laporan polis ni akan diterima oleh, pada kebanyakan masa, diterima dan disiasat oleh commercial crime. So, bila kita kata commercial crime, mereka memerlukan bahan bukti. So, maksudnya bila kamu pergi balai polis ni, kamu bawa siap-siap semua dokumen, semua bukti yang kamu ada dengan kamu. Kamu kemukakan kepada mereka supaya senang untuk pihak polis membuat satu siasatan. Dan bila polis membuat satu siasatan dan jika polis berpuas hati dalam pelaburan ini ada unsur penipuan ataupun ada unsur-unsur di mana menyalahi undang-undang, maka polis akan seterusnya membuat cadangan kepada pendakwa raya. Pendakwa raya jika berpuas hati dengan siasatan polis akan membawa satu tuduhan jenayah terhadap individu yang membuat scam ini. Itu adalah apa yang kamu perlu tahu jika kita berpaksi kepada cara tuntutan satu jenayah. Tetapi kita kena tahu bila ianya menjadi satu kes jenayah, ianya akan diuruskan oleh pihak kerajaan dan bukan di atas tangan kamu. Kamu hanya setakat seorang saksi, seorang pengadu sahaja. Ini yang kita harus ambil maklum. Poin kita yang seterusnya, apa yang kamu juga boleh ambil maklum adalah sekiranya sekarang ni, bila kamu dah buat laporan polis, tetapi kamu juga masih tidak berpuas hati sebab apa yang orang awam ingin adalah mereka nak dapatkan balik duit. So, apa yang kamu boleh buat untuk dapatkan balik duit kamu ni? So, paling pertama sekali apa yang kamu boleh buat, bila kamu dah tahu situasi sedemikian, kamu cuba berbincang dengan seorang peguam. Bila kamu berbincang dengan seorang peguam, apa yang kamu harus nyatakan adalah berapa kerugian kamu dan siapa individu ni dan sebagainya. Dan menerusi peguam, kamu boleh mendapatkan bantuan untuk menyemak butiran individu ini, butiran syarikat yang kamu melabur ini. Dan peguam juga seterusnya boleh menyemak kedudukan kewangan individu tersebut ataupun kedudukan kewangan syarikat yang kamu melabur ini. Ini adalah dua benda yang peguam boleh buat. Sebab yang kita kena tahu, jika ada unsur penipuan, maksudnya ada elemen di mana salah satu pihak ni ataupun pihak yang scam kamu ni tidak mengikut atau mematuhi syarat-syarat kontrak antara kamu dengan individu ini. So, bila dah ada pemungkiran kontrak, maksudnya
kamu ada satu tuntutan di bawah undang-undang sivil, kamu boleh berbuat sedemikian. Tetapi bila kamu berbuat sedemikian, sekiranya ianya adalah scam, maksudnya kebarangkalian besar kamu akan menang kes tersebut. Tetapi jika kamu menang sahaja atas kertas adalah tidak memadai. Sebab apa yang penting di sini adalah kamu harus mendapatkan semula duit yang kamu hilang ini. Dan cara kamu mendapatkan duit yang kamu hilang ini adalah jika individu ini ada banyak harta ataupun syarikat ini ada banyak harta di bawah syarikat tersebut ataupun atas nama individu tersebut. Jika ada, dengan menggunakan keputusan yang kamu menang, jika kamu menang, jika tuntutan kamu ni dibenarkan, seterusnya kamu boleh menyita harta-harta ataupun kamu boleh mendapatkan tunjuk ajar daripada peguam untuk tahu harta mana yang kamu boleh sentuh, apa yang kamu boleh buat, semua tu kamu kena dapatkan tunjuk ajar daripada peguam. Tetapi secara amnya, secara lumrahnya, pada kebanyakan masa, apa yang akan berlaku adalah individu ni mungkin akan melarikan diri. Mungkin dia telah menipu sejumlah orang, dia telah menipu dan dia akan melarikan diri. Dan bila dia telah melarikan diri, individu ni masih akan ada harta-harta di Malaysia. Tetapi harta-harta ni pada kebanyakan masa mungkin ada cagaran, mungkin ada pinjaman dengan pihak bank dan sebagainya. Dan untuk seorang awam untuk mendapatkan harta-harta ni, langkah dia adalah lebih panjang, di mana pihak yang sekiranya individu ni ada pinjaman dengan bank, pihak bank ada keutamaan untuk mendapatkan harta itu semula jika hutang-hutang tersebut tidak dibayar. Tetapi tidak salah untuk kita cuba. Kalau kita dah tahu jika ada elemen begini, kita boleh cuba. Dan seterusnya pada masa yang sama, jika kamu tahu syarikat ini, mungkin kamu tidak ada banyak bukti, mungkin duit yang kamu berikan ini kamu tidak berikan secara teratur, mungkin tidak ada bukti dokumentasi dan sebagainya untuk kamu membuktikan bahawa kamu sebenarnya adalah salah seorang pelabur dalam syarikat ini contohnya. Lagi satu cara apa yang kamu boleh buat adalah kamu juga boleh membuat laporan kepada badan-badan perbankan ataupun menerusi bank negara. Kamu boleh buat makluman kepada bank negara bahawa individu ini ataupun pihak bank ini menjalankan kegiatan pelaburan yang tidak berlesen. So, maksudnya jika kamu dah kena, mungkin tak apa. Sebab kamu tidak boleh buat apa-apa sebab kita tidak ada bukti dan sebagainya. Tapi kamu jangan salah faham. Kamu masih boleh membuat laporan polis dan sebagainya. Tetapi sama ada pihak polis akan mengambil tindakan atau tidak, itu adalah sesuatu yang kita harus pertimbangkan kelak lah. Tetapi pada masa yang sama, kamu masih boleh buat aduan atau laporan kepada bank negara supaya bank negara boleh memantau individu ini ataupun institusi-institusi ini yang menawarkan pelaburan yang tidak berlesen. Sekiranya pelaburan yang ditawarkan itu adalah tidak berlesen, maka ianya tetap salah ya tuan-tuan dan puan-puan. So ini juga adalah sesuatu yang orang awam boleh ambil maklum. Macam biasa, saya buat video ni sebab saya mendapat tahu, saya dapat beberapa panggilan baru-baru ini yang melibatkan banyak scam-scam di online dan juga menerusi pelaburan ini. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan yang saya terlepas ataupun yang nak saya clarify dengan lebih lanjut, sila hubungi saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Tetapi yang penting sekali, cuba dapatkan semua butiran terlebih dahulu sebelum kamu buat apa-apa. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan konten yang lebih berfaedah. Terima kasih.